Nabi SAW pernah bersabda, "Idza aradallahu bi'abdin," apabila Allah arada kita terjemah berkehendak, kita terjemah dalam bahasa mudah, apabila Allah nak dengan satu-satu manusia ni, Allah berkenan dengan manusia ni, Allah nak bagi petunjuk kat manusia ni, Allah nak bagi redha dia pada manusia ni, Allah nak bagi syurga pada dia. Baginda bersabda, "Idza aradallahu bi'abdin," bila Allah nak manusia ni, ista'malah, Allah gunakan dia. Allah gunakan dia. Sahabat-sahabat tanya, "Ya Rasulullah, kaifasta'malah?" Macam mana cara Tuhan gunakan manusia ni? Baginda bersabda, "Ayyuwaffiqahu li'amalil khairi." Cara Tuhan nak gunakan satu-satu manusia yang dia berkenan, Allah kata, Allah akan bagi dia kemudahan. Yuwaffiq, Allah bagi kat dia kemudahan untuk buat amal baik. Dia boleh buat amal soleh. Orang lain kalau tak boleh sembahyang jemaah, dia boleh mari sembahyang jemaah. Tuhan mudahkan hidup dia, dia boleh mari sembahyang jemaah. Orang lain tak boleh mengaji, dia boleh mengaji. Orang lain tak boleh menuntut ilmu, dia boleh menuntut ilmu. Orang lain tak ada duit nak bagi sedekah merata tempat, Tuhan bagi kat dia kemudahan, dia boleh sedekah tu. Tu tanda Tuhan sedang gunakan dia. Bila Tuhan gunakan dia, tu tanda Tuhan nak bagi redha-Nya pada manusia tu. Soalan dia sekalian, cuba cek diri kita tengok. Agak-agak daripada bangun tidur sampai tidur malam sekalian, agak-agak Tuhan gunakan kita ataupun tidak? Takut-takut, minta maaf ni kasar sekali bunyi sekalian. Takut-takut start daripada bangun tidur sampai tidur balik, Tuhan tak gunakan kita sikit pun sekalian. Tuhan bagi kita hanyut. Orang lain bangun boleh sembahyang tahajud, kita tak boleh. Orang lain bangun boleh berjalan kaki pergi masjid mayang subuh, kita tak bangun. Orang lain keluar pergi kerja Ustaz, bagi khidmat pada masyarakat, bagi ilmu pada masyarakat, kita keluar pergi kerja juga. Tapi niat dalam hati kita, niat di akal kita ni, kita fikir nak cari duit, apa nak makan. Orang lain waktu rehat tengah hari boleh pederas pergi sembahyang di masjid, nak ambil pahala solat berjemaah di masjid, kita tak boleh Ustaz. Kita makan 1-2 makan. Orang lain dapat mayang jemaah, kita mayang seorang-seorang. Tak boleh. Orang lain balik dalam keadaan boleh buat 2-3 pekerjaan Ustaz. Ada yang balik boleh mengaji, ada yang balik boleh buat satu-satu amalan. Kita sangkut dalam jam hari-hari. Kira sejam tu habis masa dalam jam Ustaz. Bukan kita nak salahkan orang yang terlibat dalam jam Ustaz. Tapi kita nak sebut, Allah tak bagi kemudahan tu pada kita. Sebab itu malam ni kita nak minta ayah-ayah balik sekali sebelum nak tidur, fikir tengok. Kita daripada bangun tidur sampai tidur balik, Allah guna tak kita ni untuk buat benda baik? Kalau guna Ustaz, alhamdulillah, syukur sangat-sangat pada Tuhan. Tapi rasa Tuhan tak guna Ustaz, kami buat ikut suka kami kan. Kerja yang kami buat tu bukan ibadah sebab lah. Tak bagi manfaat pun kepada orang Ustaz. Kita nak minta orang macam ni hati-hati. Kita minta kalau boleh, saya sebut terus bagi contoh mudah senang sekalian. Ayah-ayah nampak teh cicak dalam masjid, ambil. Nampak ada budak-budak makan coklat, plastik coklat tu dia lempar Ustaz, ambil. Nampak ada siapa tak apa cerdik, dia duduk isap rokok Ustaz, dia selip puntung rokok tu kat cermin tu Ustaz, ambil, buang. Ayah-ayah masuk dalam bilik ayak, tengok dalam lubang tu, nampak sekilo duduk dalam tu. Dalam lubang jamban tu, sekilo. Dia orang buang Ustaz, tak tarik flash tu Ustaz. Kita minta cari timba, curah. Nampak pasir penuh dalam bilik ayak Ustaz. Kami tak guna pun bilik ayak tersebut, tak apa, ambil pip, percik. Apa ganjaran dia Ustaz? Alhamdulillah. Apa ganjaran dia Ustaz? Baik. Abdullah bin Abbas pernah berkata, saya baca hadis ni bahasa Melayu terus senang silakan. Riwayat daripada Imam Tabrani. Abdullah bin Abbas berkata, sesungguhnya ada seorang wanita, dia suka pungut sampah yang ada dalam Masjid Nabawi. Tugas makcik ni kira kutip sampah ya, biji kurma, nampak apa lagi, pelepah tamar, semua dia kutip yang ada dalam Masjid Nabawi. Maka ketika mana perempuan tersebut meninggal dunia, baginda SAW tidak diberitahu tentang pengkuburannya ataupun tidak diberitahu tentang kematiannya. Bila makcik ni mati, Nabi SAW tak diberitahu. Sahabat-sahabat tak payah beritahu lah, kutip sampah lah. Boleh faham bahasa tu lah. Tak payah lebak kau orang besar pun, kutip sampah. Bila Nabi SAW tanya mana makcik yang kutip sampah dan sebagainya ni, sahabat-sahabat kata dia dah meninggal. Baginda bersabda, "Idza mata mayyitun fa'adhinuni."
jika ada siapa-siapa yang wafat di Madinah ni, fa'adhinuni, bagi tahu aku. Siapa di Madinah ni mati, bagi tahu aku. Lalu baginda pergi ke kubur tersebut, kubur makcik tersebut, baginda sembahyang jenazah atas kubur tersebut. Lalu baginda bersabda. Soal sabda ni kita nak kongsi ni Ustaz. Baginda menyatakan inni ra'aituha fil jannah. Nabi kata aku nampak makcik yang duduk dalam kubur ni, sekarang dia berada dalam syurga. Dia duduk dalam syurga. Lima kanat talqutul qada minal masjid, kerana masa dia hidup dulu dia suka kutip sampah yang ada dalam masjid. Benda kecil, ganjaran dia cukup besar, syurga. Sebab itu minta maaf sebut. Sebab itu kita nak sebut antara manusia yang bertuah yang ada dalam masjid malam ni adalah manusia yang bergelar Tok Siap. Siapa jadi Tok Siap cukup bertuah. Tak kira Tok Siap masjid ataupun surau, siapa bergelar Tok Siap, dia manusia yang cukup bertuah. Sebab ni kerja Tok Siap lah ni. Jadilah ayah-ayah yang ada dalam ni bertugas sebagai Tok Siap, beruntunglah anda. Ibu-ibu di belakang jadi suami Tok Siap ataupun isteri Tok Siap, beruntunglah ibu-ibu yang jadi isteri Tok Siap tu. Sebab ibu-ibu serika baju awal untuk suami, ibu-ibu sediakan pakaian dia untuk dia datang ke masjid awal, ibu-ibu pun dapat pahala seumpama suami kita buat kerja di masjid tu. Sebab tu siapa jadi Tok Siap beruntung, siapa jadi bini Tok Siap pun beruntung. Faham bahasa tu salah? Sebab tu kita minta lepas ni sekalian, ada kotoran dalam masjid, kutip tolong jaga kebersihan masjid. InsyaAllah mudah-mudahan kita amalkan.